Ya, start. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kita ni. Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid. Satu pendalaman terhadap i'tiqad sunnah jemaah. Nazam syair Jawharatul Tauhid ni dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan disyarah oleh Syekh Bajuri dalam Tuhfatul Muria. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Yang nazam ke 105 dah. Syair ke 105 masalah wazan dan mizan. Wazan dan mizan. Jadi Arab dia wa mislu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutubu wal awil a'yani. Maksudnya seperti ini adalah wazan dan mizan. Maka ditimbanglah akan catatan-catatan amal atau amalan-amalan itu sendiri. Sama ada catatan amal atau amal dia dah. Okey, maksudnya dan seperti mengambilnya para hamba akan sahifah-sahifah. Jadi ambil catatan-catatan amal dah. Dalam hal wajibnya kena percaya, kena yakin tak adalah wazan, penimbang. Kena percaya juga, kena yakin juga. Selain kita wajib percaya kita ambil catatan amal, kita percaya juga adanya wazan, penimbangan segala perbuatan hambanya, dan mizan, timbangan dia. Wazan ni penimbangnya dah. Di atas wazannya sama dah. Wazan ni penimbang. Penimbangan segala perbuatan hamba. Dan mizan ni timbangnya dah. Mizan tu alat lah. Alat timbangnya dah. Wazan ni penimbangnya dah. Itulah ya waznu nak panggil kaedah bahasa Arab ni panggil ada dipanggil. Ni panggil masdar wazan ya. Mizan tu alat penimbang dah. Tu kaedah dia. Mizan itu hanya satu buah. Berdasarkan qaul rajih. So je nimbang salah satu pendapat. Tapi sebenarnya benda ni wallahu ta'ala lah dah. Ulama bahas tentang mana pun benda ni benda gaib dah. Kita nak putus tu payah kalau tak ada dalil yang sahih dah. Jelas dah. Tapi kata qaul rajih yang kuatnya satu je. Satu buah mizan ni. Mempunyai satu batang kayu penghubung antara dua piring. Ya bayang macam tu lah, macam nimbang biasa dah. Dan satu tiang timbangan serta dua piring timbangan dah. Satu tiang tengah, dua piring kiri kanan lah. Kedua-dua piring timbangan itu lebih luas dari alas langit dan bumi lah. Dia kata gitulah hakikat yang terlalu bayar benda ni lah, benda akhirat lah. Dan tempat penimbangan itu adalah sesudah hisap. Lepas sudah hisap, tanya soal jawab tu, baru dia timbang dah. Ada dikatakan bahawa tiap-tiap pelaku perbuatan itu mempunyai banyak timbangan, yang dengan masing-masingnya ditimbang akan satu jenis dari amalannya. Jadi tiap-tiap pelaku perbuatan itu ada setengah kata banyak timbangnya. Ditimbang setiap jenis dari amalannya. Ada juga kata gitu, wallahu a'lam benda tu dah, ataupun tu bi habis dah. Sekali timbang tu bi habis dah, alat kau canggih ni. Dalil yang menunjukkan atas timbangan adalah firman Allah Ta'ala wal waznu yawma idzil haqq, dan timbangan pada hari itu adalah hak, adalah benar dah. Surah Araf ayat 8. Jadi orang kata Allah ni boleh jadi kafir lah pasal sebut ni nak. Timbangan amal tu ada di hari akhirat dah. Juga firman Allah Ta'ala wa nad'ul mizanal qist liyawmil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan yang tepat, yang adil untuk hari kiamat. Pada hari kiamat ni. Yang ni surah Al-Anbiya ayat ke-47. Dan juga ayat Quran lagi. Faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang yang telah merugikan diri sendiri. Surah Araf ayat 8 hingga 9.
Jadi siapa berat timbangan amal, mereka beruntung. Siapa ringan timbangan amal, mereka lah orang yang merugikan diri sendirinya. Surah Al-A'raf ayat 89. Lepas tu berat dan tim ringannya mauzun ni, yang ditimbang ni wazan maf'ul dah. Ni kena timbang amal lah dah. Mauzun tu ringannya mauzun yang ditimbang, yakni sesuatu yang timbang adalah sesuai dengan bentuk timbangan di dunia. Jadi menurun jika berat dan naik jika ringan. Kalau kira amal baik dan buruk kat, gitulah. Tapi tu secara umum lah dah. Kita fikir gitu pun tak apa hakikatnya. Tak semestinya gitu dah, tapi kita boleh dah percaya secara tu, dimaafkan secara tu. Tak betul secara mana pun tak apa dah. Pasal benda ni bukan wajib percaya. Bentuk tertentu lah, kafiat tertentu dah. Namun satu pendapat mengatakan sebaliknya dari bentuk timbangan di dunia. Maka yang berat itu naik dan yang ringan itu turun. Terbalik pun ada setengah tu. Dia kata berat tu naik, ringan itu turun. Cara nimbang amal yang cara begitulah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal amalus salih yarfa'u, dan amal yang salih itu akan dinaikkan oleh Allah. Surah Fatih ayat ke-10, surah Al-Fatir ayat ke-10. Jadi itulah setengah nama kata amal baik ni ia akan naik. Bukan kau tu dia walau kau banyak kau naik dah. Lepas tu penjamaan kata dah. Penjamaan kan, lafaz al-mizan timbangan menjadi al-mawazin. Bukan penjamakkan jamak. Penjamakan lafaz al-mizan dengan menjadi al-mawazin sebagaimana pada ayat di atas adalah al-ta'zim, untuk pengagungan dah. Kalau dalam Quran itu sebut khafat mawazinhu dah. Mawazin asalnya mizan dah. So kalau mawazin ni jamak dah. Apa gitu kata tak ni kata so dah lah mizan dah. Tapi kata untuk ta'zim, untuk pengagungan. Berdasarkan qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur di mana timbangan itu hanyalah satu buah saja untuk sekalian umat dan sekalian amal. Itulah pendapat cara je, wallahu a'lam lah, canggih. Penimbangan itu bukanlah menjadi haknya tiap-tiap orang, kerana para nabi, para malaikat dan orang yang akan masuk syurga tanpa hisab tidak akan mengalami penimbangan. Sebagaimana mereka itu tidak akan mengambil catatan amalnya. Catatan amal tak payah ambil, mereka tanpa hisab, terus direct dah. Keburukan orang kafir pun akan mengalami penimbangan, untuk kemudian mereka diberi balasan dengan seksa kafir ni. Dia timbang juga dia, bukan kafir saja, segala perbuatan jahat dia pun kena timbang dah. Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidaklah kami akan menegakkan bagi orang kafir itu penimbangan di hari kiamat. Ada ayat Quran dah, surah Al-Kahfi ayat 105 dah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidaklah kami akan menegakkan bagi orang kafir itu penimbangan di hari kiamat. Maknanya adalah tidak akan menegakkan penimbangan yang bermanfaat. Timbang yang benda baik. Dia tak timbang benda baik dah. Itulah jika dikatakan menimbang amalan-amalan orang mukmin, itu dapatlah zahir rupanya, kerana bagi mereka itu ada kebaikan-kebaikan. Orang mukmin ni memang ketimbang, kerana memang ada kebaikan dah. Orang kafir ni ditenggelamkan kebaikan dengan syirik dah. Kerana bagi mereka itu ada kebaikan-kebaikan orang mukmin. Sebagai sesuatu yang mengimbangi keburukan-keburukan orang mukmin ni, memang timbang baik, timbang buruk. Sebab dia ni nak tengok hak mana lebih banyak dah. Kalau banyak buruk masuk neraka, kalau banyak baik masuk syurga dah. Adapun orang kafir tidak ada bagi mereka kebaikan sehingga diimbangi dengannya akan sekali keburukan sahaja. Jadi orang kafir ni timbang hak buruk saja. Sebab dia kiranya syirik dia telah menghancur lebur kebaikan-kebaikan dia lah. Sebagai debu dah. Maka dijawablah bahawa dari orang kafir itu ada silaturahim. Ada juga orang kafir baik silaturahim, menolong orang lain, membebaskan hamba dan seumpamanya. Daripada amalan-amalan yang sahnya tidak bergantung pada niat. Benda ni tak perlu niat saja aku tolong susah kerana Allah Ta'ala, saja aku menghubung silaturahim kerana Allah Ta'ala, tak payah buat gitu pun. Benda ni tidak mesti
niat secara tu lah, nak ta'yin begitu pun dia boleh pahala secara umum lah kalau orang Islam dah. Tapi orang kafir ni, maka jadilah perkara-perkara ini jika timbul dari mereka orang kafir pada mengimbangi keburukan-keburukan mereka selain kufur. Dia kata ya ada juga kata timbul juga nah, untuk mengurangi keburukan dia, untuk kurang azab ni tak. Selain kufur. Adapun kufur itu maka tiadalah guna menimbangnya kerana azabnya itu kekal. Kufur itu menyebabnya kekal dah. Daripada pembicaraan Imam Qurtubi terdapat qaul pendapat yang menyatakan perihal ditimbangnya kekufuran itu, di mana beliau berkata, maka dikumpulkanlah baginya perkara-perkara ini dan letakkanlah pada mizannya timbangannya orang-orang kafir, maka menjadi lebih beratlah kekufuran itu dibanding perkara-perkara tersebut. Ada kata timbang juga dah kekufuran itu. Jadi kufur ni habis, dia paling memberatkan amal keburukan. Berkata musannif, fatuzanu al-kutubu wal awil a'yan. Maksudnya apa dia? Merupakan satu isyarat kepada adanya perselisihan ulama perihal yang timbang atau mauzun. Fatuzanu timbang dah. Al-kutubu tulisan kitab-kitab amal dia. Awil a'yan atau perbuatan itu sendiri dah. Perbuatan baik buruk tu dah. Timbang atau mauzun dia, ni timbang. Jumhur mufassirin ramailah di kalangan guru-guru tafsir berpendapat bahawa yang timbang itu adalah kitab-kitab yang mengandungi segala amalan para hamba berdasarkan satu qaul, satu pendapat bahawa kebaikan itu dibezakan dengan satu kitab dan keburukan itu dengan kitab yang lain. Jadi timbang itu kitab amalan dia. So amalan kebaikan tak alik kanan kiri. So tu dah, so cepat dah. Selagi tak ni amalan keburukan timbang hak mana berat ni. Gitulah. Ada pendapat tu gitulah. Pendapat ini dibuktikan oleh hadis bitaqah, yakni ke lembar kecil yang di mana hadisnya itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As-Asi. Bitaqah ni kad dah. Diriwayatkan oleh mana yang kata ni? Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu di mana beliau bersabda, hadis ni ada ayat. Ayat sini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan dia berkata hadis hasan gharib ni, hadis hasan gharib. Hasan ni boleh lah pakai, tapi gharib ni pelik. Ni pelik. Lafaznya pelik lah. Okey, dia kata apa? Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah fa yanshuru alaihi 99 sijalan. Sijalan kullu sijilin muddul basar thumma yaqulu atunkiru min hadha sya'an azalamaka katabati al-hafizun fayaqulu la ya rabb فيقول ألك عذرا فيقول لا يا رب فيقول ألك حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا لا حسنة وإنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة كالأنملة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت بطاقة ولا يثقل مع اسم شيء الله ولا يثقل مع اسم الله شيء ولا يثقل مع اسمه شيء ولا ينقل مع اسم الله شيء. Sesungguhnya Allah akan mengkhususkan seorang lelaki dari umatku di atas pemimpin-pemimpin para makhluk di hari kiamat nanti. Maka Allah membentangkan atasnya 99 catatan amal. Masing-masing dari catatan amal yang 99 itu adalah sejauh mata memandang. Berkisar sampai 99 catatan amal dulu.
Sejauh mata memandai catatan amal atau maulidnya. Kemudian Allah berfirman, adakah engkau akan mengingkari sesuatu dari catatan amal ini? Apakah para rekan catatku telah menzalimi engkau? Maka lelaki itu berkata, tidak wahai Tuhan. Allah berfirman, apakah ada bagimu halangan? Lelaki itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah ada bagimu kebaikan? Lelaki itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman, bahkan sungguhnya bagi engkau di sisi kami ada satu kebaikan. Dan sungguhnya tiada kezaliman atas engkau. Maka keluarlah bagi lelaki itu sebuah bitaqah dah. Bitaqah dekat dah. Seperti hujung-hujung jari yang padanya ada tulisan. Kecil maksudnya. Dia tulisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas lelaki itu berkata, apa erti bitaqah ni? Kak beserta segala catatan amal ini nak. Apa erti ni bitaqah ni dengan sokak ni berbanding catatan amal yang sangat banyak ni. Maka dikatakan kepadanya, sungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah segala catatan amal itu pada satu piring timbangan. Dan bitaqah ni, kak itu pada timbangan lain. Maka meninggilah segala catatan amal itu. Kerana ringannya dan berat bitaqah itu, kak itu. Dan tidaklah sesuatu akan menjadi berat jika bersama dengan sesuatu yang ada padanya lafaz Allah, ada nama Allah tu jadi berat dah. Jadi asyhadu la ilaha illallah tu ada ke nama Allah jadi berat lalu dah. Jadi itulah ditimbang sini, timbang catatan amal dah. Catatan amal so lagi catatan ucapan asyhadu la ilaha illallah dan tulisan tu dah. Maksud tu catatan amal jugalah dah. Jadi dia tu berat catatan amal tu. Oleh sebab itu dia gini, ulama ayat ni benda-benda hadis yang memberi berita gembira ni. Pertama kita ni nak usul kita ni jangan putus asa dari rahmat Allah SWT asal dia. Jangan kita rasa kita ni jahat, tak ada harapan nak kembali pada Allah. Kita ni jahat dah. Kadang-kadang kita ni jahat selama mana pun. Ni Allah boleh beri rahmat dia. Siapa orang banyak catatan keburukan dia, siapa 99 catatan sejauh mata mandai. Tapi ada ucapan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berat timbangan itu dah. So yang keduanya kita ni lagi kita jangan pula anggap benda tu remeh pula. Tak, kita untuk orang lain ni. Baca hadis ni pasal pada orang lain dia. Orang lain jahat setang mana pun dah. Kita tak puas hati kes politik ko, kes apa ko. Kes puak ko, kes apa. Ikutlah kes apa-apa kita tak puas hati dah. Tapi titik orang tu masih Islam. Kalau orang tu masih Islam, jahat setang mana dia pun ada harapan Allah ampunkan dosa dia dah. Jadi kita jangan nampak orang yang nampak jauh saja dah. Ahli syurga dia ada juga orang yang sekali orang ahli dosa pun mungkin bertaubat sikit dah ataupun dia ada ikhlas ucapan la ilaha illallah mengucap dia dah. Kita tak tahu dah. Dan sebab itu bersangka baiklah dengan orang lain dah. Tu. Bab kita pula jangan kita sedap hati pula. Padalah aku tak sebab amal pada nak ucapan ni tak boleh juga dah. Tapi kita pula jangan putus asa dari rahmat Allah dah. Kita jangan rasa putus asa malas dah beramal dah aku ni jahat dah ya. Tak payah. Ada lagi rahmat Allah tu sangat luas dah. Itulah nak faham hadis ni. Okey, perkhususan ini tidak nak terjadi bagi tiap-tiap hamba melainkan bagi siapa sahaja yang Allah kendaki kebaikan dengannya. Jangan anggap orang belakang gini dah. Aku Islam dah. Aku kali gini nak. Jahat-jahat aku pun ada harapan ni. Jangan goyak gitu dah. Ni mungkin ada yang Allah kenal sangat dia. Kita tak tahu dah. Dengan ucapan tu ikhlas sungguh apa kata Allah alam lah. Ataupun ada keikhlasan niat dia kau jujur di segi lain kau. Dia tak balas orang kau gapo kau tahu ni. Takkan ada benda-benda lain dah. Jadi secara asalnya benda ni ada rahmat Allah yang luas. Jadi atas orang tertentu, bukan semua orang yang boleh gini lah. Adapun pendapat lain maka ada dikatakan bahawa yang ditimbang adalah amalan itu sendiri dia. Maka dirupakanlah segala amal soleh dengan rupa yang bagus lagi bercahaya. Kemudian dilemparkan pada piring timbangan dari cahaya. Yakni piring timbangan sebelah kanan yang memang disiapkan untuk segala kebaikan. Maka beratlah ia dengan keutamaan Allah SWT. Dan amal-amal yang buruk akan dirupakan pula dengan rupa yang buruk lagi hitam. Kemudian dilemparkan pada piring timbangan penuh kegelapan. Yang ini piring ketimbangan sebelah kiri yang memang disiapkan untuk segala keburukan. Maka menjadilah ringanlah ia. Ini adalah pada orang mukmin. Jadi orang mukmin ni jahat aja kurang dah. Baik dah.
Adapun orang kafir, maka ringanlah kebaikan-kebaikannya dan beratlah segala keburukannya dengan keadilan Allah SWT. Dia khilaf dia kan. Ada kata timbel, ada kata timbel lagi. Amal orang kafir yang pentingnya, gitulah kira keadaan dia dah. Hakikat sebenarnya tak tahu dah benda gaib. Yang pentingnya memang kena percaya amal yang timbel dah. Cara timbel tu catatan amal ko, amal itu sendiri berupa dengan sesuatu yang ditimbel. Khilaf lah, ada khilaf. Satu pendapat lagi mengatakan bahawa Allah menciptakan jisim-jisim sebanyak bilangan amal. Yang lain lagi mengatakan bahawa timbel adalah orangnya sendiri. Berdasarkan hadis Ibn Mas'ud, rijluhu fil mizani asqal min jabal Uhud. Kakinya di timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Pasal ia ada cerita orang tengok bata kaki Ibn Mas'ud ni kocek dah. Jadi ada sahabat ni ngilar lucu nampak dia. Nakal nampak dah. Dia saya nampak nak naik gapo tau, nak ukah gapo nampak kocek betul apa lucu. Jadi ada sahabat ni suka dah. Nabi pun kata dah kakinya ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud dah. Kalau timbang dah. Hadis itulah menyatakan timbangan amal lah. Kaki dia tu. Tak apalah. Mengenai faedah penimbangan itu adalah untuk menjadikannya sebagai tanda bagi yang beroleh kebahagiaan dan kecelakaan. Dan memberitahu para hamba perihal apa-apa yang bermanfaat baginya dan apa-apa yang membawa mudarat berupa kebaikan dan keburukan serta untuk menegakkan hujah atas mereka. Jadi faedah timbang-timbang ni nak suruh orang tak pertikaikan lah. Orang tengok, memang jahat sungguh. Aku lah masa dakar. Kalau itulah aku cukup Syan. Jadi dia jadi puas hati lah dah. Jadi puas hati atas perhitungan hisapnya. Maksudnya ada timbangnya menentukan orang itu masuk syurga atau neraka dah. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya kita boleh timbang ni selamat, boleh timbang amal kebaikan yang banyak. Dan kita ni boleh masuk syurga dah. Kita minta dengan Allah. Dan kita betul jauh dah daripada timbang yang berat keburukan tu dah. Okey. Lepas tu kita pergi pada masalah sirat, titian sirat dah. Yang ke-106. Kadza siratul fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Seperti ini adalah sirat titian, maka para hamba itu berbeza-beza perlaluan mereka. Ada yang selamat, ada pula yang tergelincir. Ada selamat, ada yang tergelincir. Fasalimun wa muntalif, yang tergelincir pada juga. Seperti apa yang telah disebutkan mengenai pengambilan para hamba akan sahifah, ambil catat amal tu. Juga mengenai wazan, penimbangan dan mizan alat penimbang itu adalah sirat. Selagi ni sirat. Jalan lah. Jebatan dah. Dalam hal wajibnya untuk diimani. Sirat ni timbangan ni menurut syarak adalah titian atau jambatan yang terbentang di atas belakang neraka jahanam. Di atas neraka jahanam lah. Yang akan dilalui oleh orang-orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian pakat lalu belakang. Termasuk juga orang kafir pun lalu. Lain halnya dengan Syekh Hulaimi yang berpendapat bahawa orang kafir tidaklah akan menentukan sirat terus masuk neraka lalu. Ada kata gitulah Syekh Hulaimi lah. Lain kata kena lalu juga orang kafir pun. Namun demikian ada kemungkinan bahawa yang dimaksudkan oleh Syekh Hulaimi itu adalah segolongan orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam daripada mahsyar tanpa melalui titian sirat. Ada kata gitulah. Sesuai dengan pengertian sirat ni, titian sirat ni, jambatan dia tu, menurut syarat di atas, maka termasuk pula lah yang akan melalui sirat itu adalah para nabi, orang siddiq dan orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Tapi orang tadi kita baca banyak lah, tak payah timbel lah, tak payah ambil catatan amal lah dah. Orang-orang yang soleh sangat lah dan nabi-nabi ke apa dah. Tapi sini kalau bak titian sirat ni kena lalu belakang je kata dah. Masuk nabi pun lalu, siddiq pun lalu. Tanpa hisap pun lalu juga. Setiap dari mereka itu pada berdiam diri kecuali sekian Nabi di mana mereka selalu berkata Allahumma sallim, Allah salim dah. Wahai Tuhan selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi orang lain pakat kecil perut tak ada sebut gapo-gapo, senyap lah kecil perut dah. Tapi Nabi ni masih sebut dia. Ya Allah, wahai Tuhan, Allahumma sallim, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah umat-umat lalu tu dah. Umat-umat Nabi tu. Kecut dekat perut ya. Nabi-Nabi pun rusing tak doa supaya selamatkanlah umat dia melalui titian sirat. Dalam sebahagian riwayat ada diterangkan bahawa sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Riwayat inilah yang masyhur. Nama Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam, Syekh Qarafi dan yang lainnya seperti Syekh Badruz Zarkashi
membantah riwayat itu, maka dia dibawa atas lain zahirnya dengan memberikan takwil bahawa dia itu adalah satu kinayah sahaja perihal besarnya kesulitan dan kesengsaraan, sehingga tidaklah dia bertentangan dengan riwayat lain yang menerangkan perihal berdirinya para malaikat di kedua sisi sirat dan bertempatnya anjing-anjing padanya. Kata kalau ada malaikat pula ada anjing nak, kalau atas rambut dia nipis tu nak duduk kan. Kata lah. Jadi ada setengah ulama tu dia takwil, dia bukanlah bermaksud betul-betul macam lebih tipis daripada rambut dah. Dia ayat bunyinya terlalu suka dah. Bukan ayat benda tu umpama betul-betul seperti tu dah. Sangat suka lah. Maksudnya bodoh orang terjemuh dalam neraka dah. Catatan dia, anjing-anjing yang ada di sirat itu adalah syahwat-syahwat dunia yang diserupakan dengan rupa anjing. Dia katalah setengah ulama kata gitu. Ayat ni saya tak tahu lah, tak baca lagi mana dah. Hak kata anjing tu dah. Syekh Qarafi lagi ada menambahkan, dan yang sahih, jangan tak ada sini. Nombor dua dah. Hak tadi dia Allahumma sallim ada dalam hadis sahih lah. Itu dalam kitab Bukhari dan Muslim dah. Nabi kata Allahumma sallim dah. Bukhari Muslim. Lepas tu ini tak ayat, dia hanya ayat cerita pasal apa syekh besar tu dah. Tak ayat, riwayat mana ni? Belah dah. Jadi apa kita baca? Dan Syekh Qarafi ada menambahkan daya sahih adalah bahawa sirat itu lebar. Padanya ada dua jalan, kiri dan kanan. Maka orang yang berbahagia akan melalui sebelah kiri. Dan padanya juga ada berapa lubang, di mana tiap-tiap lubang menembusi kepada satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan Jahannam. Di pendapat Syekh Qarafi lah, detail sangat ni lah. Sebagai ulama lagi mengatakan bahawa sirat itu akan menyempit dan meluas sesuai dengan sempit dan memancarnya cahaya. Maka lebarnya sirat setiap orang sesuai dengan kadar pancaran cahayanya, kerana cahaya setiap orang itu tidaklah akan melampaui kepada yang lainnya. Maka tidaklah seorang itu berjalan pada cahaya orang lain. Dari sini jadilah sirat itu, titang sirat itu tipis pada hak atau kaum dan lebar pada hak yang lainnya. Jadi atas orang. Kalau orang itu ada cahaya iman dan amalnya, menyebabkan luah cahayanya, luahlah perjalanan dia mudah. Kalau orang cahaya itu tak ada, jadi nipis-nipis dia. Macam tak adalah. Dan namanya perjalanan pada titiang sirat itu menurut Mujahid dan Dhahak adalah 3,000 tahun. Mujahid ni kata, ulama tafsir lah. Dia kata lama 3,000 tahun dah. Itu yang rakyatnya dah. Pendapat-pendapat ulama tafsir lah. Mujahid ni dan Dhahak kata 3,000 tahun. 1,000 tahun untuk perjalanan mendaki saja. Orang daki dulu. 1,000 tahun untuk perjalanan menurun. Dan 1,000 tahun lagi untuk perjalanan mendatang. Tapi dalilnya tidak jelas lah ni. Tahu ayat mana lah. Jadi kita tidak wajib percaya lah. Sekadar kita percaya hak gitu umum saja dah. Lepas tu pada pembicaraan Syekhul Akbar. Apa dia Syekhul Akbar? Ada ayat sini. Atau ayat. Apa dia Syekhul Akbar dia? Syekh Ibn Arabi. Syekhul Akbar. Terdapat pemahaman perihal ketiadaan berpegang pada zahir ribuan ini. Kalau sebut ribu apa tak pegang zahir dah. Akan tapi tempat kembalinya sirat itu adalah memanjang ke tempat yang tinggi sehingga dia dapat menghubungkan kepada syurga, kerana memang syurga itu ada tempat yang tinggi. Kata nak naik tempat tinggi syurga dah. Kalau nak tiada serupa dengan tempat tinggi dah.
Sya'rani pula ada menerangkan bahawa sirat itu tidaklah menghubungkan pada syurga secara hakikat, melainkan dia menghubungkan kepada sebuah taman yang ada padanya tangga yang dapat menghubungkan pada syurga. Dia kata gitu pula ni. Pendapat sajalah dah. Menurut Fudail bin Iyad, ni habis tok guru tasawuf lah. Kau ni saya rasa Syekh Abad Ibn Arabi dia. Tak sepakat mana Ibn Arabi dia. Tak apalah, kita tengoklah kata-kata yang tidak ada dalil, tak boleh pergi kemah lah. Sekadar tahu saja boleh lah dah. Dan berkata pula Fudail bin Iyad lama perjalanan pada sirat itu adalah 15,000 tahun. Dan 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun menurun dan 5,000 tahun menjalan mendatang. Adapun menurut Muhyiddin Ibn Arabi, inilah Ibn Arabi, bahawa sirat itu adalah 7 jambatan. Lama perjalanan tiap-tiap jambatan adalah 3,000 tahun, 1,000 tahun menurun dan 1,000 tahun mendatang. Pada jambatan pertama, sahamba ditanya perihal iman yang sempurna. Jika sempurna imannya, berjalan ia pada jambatan kedua. Lantas ia tanya perihal sembahyang. Jika sembahyangnya bolehlah ia menempuh jambatan yang ketiga. Lantas dia tanya perihal zakat. Jika sempurna zakatnya, dia boleh menempuh jambatan keempat. Lantas dia tanya perihal puasa. Jika sempurna puasanya, bolehlah dia menempuh jambatan kelima. Lantas dia tanya perihal haji dan umrah. Jika sempurna haji dan umrahnya, bolehlah dia menempuh jambatan keenam. Lantas dia tanya perihal bersuci dari hadas. Jika sempurna bersuci, yang boleh dia menempuh jambatan ketujuh. Lantas dia tanya perihal perbuatan zalim. Jika dia tidak pernah menzalimi seorang, maka dapat dia menempuh perjalanan ke syurga. Ni tak ada dalil dah. Tak sepakat lah. Setengah orang suka menah tak ada dalil ni. Rasa jeliga sedap dengar dah. Ustaz-ustaz ngajar pelik-pelik tu sedap dengar. Termasuk benda-benda gini dah. Dalil tak ada, sedap dengar dah. Sedap dengar bunyi macam falsafah lah. Main tujuh jabatan dah. Tak ada dalil pun tak apa. Sedap ngajar dah. Sedap orang dengar dah. Tapi benda ni tak boleh terpakai dah. Tak kemah. Dalil tak ada, kita boleh buat akidah lah. Hadis sahih. Hadis sahih pun kalau ahad pun. Kalau ikut Asy'ariyah ni kaedah benar. Tak boleh pakai tiba-tiba cerita untuk guru sufi dah. Lepas tu kita pelik setengah-setengah tu dah. Hadis ahad nak ta'awil macam dah. Tapi kalau kata-kata sufi, untuk guru sufi ni terima macam dah. Walaupun bunyi pelik dah. Bunyi perkata setengah pun pakai juga dah. Apalah yang pentingnya kita ni jangan pergi ke mahkamah dah. Terutama sekali kata-kata ulama sufi dah. Kecuali bawa dalil dah. Kadang-kadang dia kecek style zauk dia. Perasaan hati dia tu. Dia pun bunyi bahasa-bahasa canggih lah. Tapi kita ni sebagai orang ngaji ni nepeh-peh lah. Tak boleh pergi ke mahkamah. Adapun jika dia kurang pada perkara-perkara yang dinyatakan tersebut, maka tertahan ia di atas salah satu tanjakan dari jabatan itu selama 1,000 tahun. Hingga Allah memutuskan padanya dengan apa-apa yang dia kendaki. Kalau dia tertahan lah. Kalau dia 1,000 tahun tertahan, kalau dia tak lepas sesuatu. Inilah di antara kesimpulan hadis diriwayatkan oleh Naqqas. Apa dia Naqqas buat dah? Tak jadi dengar Naqqas. Apa harap ni pun tak ada ni. Kat syarah ni. Ni ambil syarah mana ni? Kau ada hak cetakan lain kau apa dah? Itu pasal Mu'tazilah ke apa tak ada cerita detail-detail. Hak tahqiq, hak kitab tahqiq Syekh Mufti Al-Jumu'ah ni, Syekh Azhar apa dululah, bukan Syekh Azhar Mufti Al-Jumu'ah ni. Hak Mesir ni tak ada ni, mesti buku cerita ni lah. Allah Alam lah. Okay, habis itu kita pergi balik. Perkataan musannif fal ibadu mukhtalif mururuhum. Ada. Ini ada deh dalam kitab ni. Harap. Berkata musannif dengan kata fal ibad mukhtalif mururuhum, maksudnya bahawa perlaluan para hamba di atas tiang sirat itu adalah bertingkat-tingkat dalam hal kecepatan selamat atau tidaknya. Jadi tidak sama, ada orang cepat, ada orang laju, ada orang slow dah. Maka tidaklah sekali hamba itu sama sahaja perlaluannya di atas sirat. Perkataan musannif wa fasalim wa muntalif menunjukkan bahawa di antara sekalian hamba itu ada golongan yang selamat, fasalim, selamat dari terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan di antara mereka ada pula golongan yang tergelincir dengan terjatuh padanya wa muntalih, tergelincir masuk neraka. Golongan yang kedua ini
ada kalanya kekal. Golongan kedua masuk neraka ni ada kalanya kekal dalam neraka dan selama-lamanya seperti orang kafir dan munafik. Ada kalanya pula terjatuh hingga satu masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia akan selamat balik seperti orang yang berbuat maksiat yang telah ditentukan oleh Allah untuk menerima azab. Jadi orang yang buat maksiat ni, orang fasik. Dan kalau dia masuk neraka pun dia akan keluar daripada neraka, masuk syurga semula. Nah. Walaupun itu tergelincir, di tiang sirat ni tergelincir lah. Dan golongan yang pertama tadi adalah mereka yang telah selamat dari segala keburukan. Selamat lah. Dan orang yang lebih unggul. Dan orang yang lebih unggul amal solehnya yang memang telah dikhususkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Dan mereka ini akan melalui sirat dengan sekelip mata. Ada hak amal hebat-hebat tu cepat. Sekelip mata saja ia lalu tiang sirat. Adapun sesudah mereka akan ada yang melalui tiang sirat seperti kilat menyambar. Kemudian seperti angin yang kencang. Kemudian seperti burung terbang. Kemudian seperti kuda pacuan. Kemudian dengan cara berjalan. Dan kemudian lagi dengan cara merangkak. Ada juga cara merangkak ni jalan. Penentuan tingkatan mereka pada waktu melalui sirat adalah sesuai dengan tingkatan mereka dalam hal berpaling daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Siapa yang paling cepat berpaling dari yang diharamkan Allah, maka dialah yang paling cepat melalui sirat. Ya, tak benda haram lah. Hikmah melalui sirat itu adalah menampakkan keselamatan dari neraka serta menjadi keprihatin orang-orang kafir dengan selamatnya orang mukmin setelah mereka ikut melaluinya. Jadi, hikmah melalui sirat ni nampak lah orang yang berjaya, selamat dah. Jadi orang yang kafir akan deki lah dah. Ya kan dah. Deki pada orang Islam dah. Gitulah dah. Nak gana dah. Setakatlah perbincangan kita tentang laluan tiang sirat. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.